Peranti kecil ini menyimpan segala maklumat tentang diri saya, keluarga, rakan-rakan, malah gambar dan video peribadi. Telefon pintar adalah antara ciptaan paling penting pada masa kini kerana ia berupaya menyimpan pelbagai bentuk maklumat. Namun, dalam tempoh 50 tahun lagi, telefon pintar akan menjadi satu artifak sejarah di mana data yang tersimpan di dalamnya akan dikaji oleh generasi akan datang tentang siapa kami, keluarga, rakan-rakan atau secara ringkasnya tentang seluruh kehidupan masyarakat pada hari ini. Saya Aisyah. Dan saya Imran. Marilah bersama-sama kami untuk menelusuri kehidupan nenek moyang kita melalui pelbagai khazanah yang telah mereka tinggalkan. Terimalah sajian kami dalam Artifak Bersuara. Peringatan Negara dibina sebagai penghormatan buat ribuan prajurit tanah air yang telah terkorban dalam Perang Dunia serta darurat sekitar tahun 40-an dan 50-an. Mereka adalah di antara wira-wira yang mempertahankan negara dalam menentang ancaman komunis. Namun, pada abad ke-19 telah wujud sekumpulan pejuang di negeri Perak yang menentang kekuasaan British. Tetapi sebaliknya, telah digelar sebagai pembunuh oleh puak penjajah ini. Pada tahun 1875, penduduk-penduduk di sebuah mukim yang bernama Pasir Salak, kira-kira 70 km ke arah selatan Ipoh, merasa amat tidak selesa dengan pelantikan seorang residen British yang baru untuk memerintah Perak. Sungguh pun para pemimpin di daerah lain menerima kehadiran James W. Birch sebagai residen baru. Datuk Maharaja Lela, Datuk Sagur dan para pemimpin di Pasir Salak enggan tunduk. Mereka sepakat bahawa sesuatu harus dilakukan dan ini telah menjadi peristiwa yang tercatat dalam sejarah tanah air kita. Hentian saya yang pertama adalah untuk melihat artifak-artifak yang terdapat di Muzium Negara ini bagi mendapatkan maklumat lanjut tentang peristiwa yang berlaku di Pasir Salak. Pada tahun 1875, iaitu pada 2 November, telah berlaku satu sejarah yang menarik di Pasir Salak. Tetapi kita perlu undur ke belakang kenapa berlakunya peristiwa di Pasir Salak. Peristiwa Pasir Salak berlangsung adalah rentetan daripada apa yang disebut Perjanjian Pangkor pada 20 Januari 1874. Kalau kita tengok kepada Perjanjian Pangkor, adalah salah satu cara British untuk menguasai negeri Perak. Ya. Jadi kalau ikut Perjanjian Pangkor, Raja Abdullah dijadikan Sultan dan British hanya sebagai penasihat. Tetapi dalam banyak perkara British kontrol semuanya. Kalau ikut adat dan istiadat serta agama adalah di bawah kuasa Sultan-Sultan. Tapi semuanya British akan kontrol dan Sultan Perak tidak ada kuasa. Seterusnya, Perak perlu menerima seorang residen. Residen itu penasihat kepada Sultan dalam hal ehwal urus tadbir negeri kecuali adat istiadat Melayu dan juga agama Islam. Jadi apabila kalau kita tengok Bush datang ke Perak sebagai residen,
beliau begitu, kalau kita ikut, terlampau teruja untuk membuat macam-macam perubahan. Kutipan cukai yang selama ini tidak ada diadakan. Perjanjian Pangko yang ditandatangani memberi impak terhadap kedudukan para pembesar tempatan yang mula merasakan kuasa mereka menjadi semakin berkurangan. Keresahan di kalangan penduduk tempatan juga menyebabkan mereka merasakan bahawa sudah tiba waktunya untuk mereka bertindak. Jadi pada Julai 1875, satu meeting ataupun satu pertemuan telah diadakan di nama tempat Durian Sebatang yang dihadiri oleh Datuk Maharaja Lela, Raja Dai Marewah, Datuk Sagor, Panjang Bor, Panda Induk dan beberapa orang lagi lah, membincangkan untuk membunuh Bush sebagai satu cara penentangan terhadap sistem British lah. Peluang yang dinanti-nantikan itu muncul apabila Birch dan rombongannya tiba di Pasir Salak pada 2 November 1875 dan orang yang pertama diserang dan ditikam adalah jurubahasa Birch bernama Mat Arshad. Dan masa sama, Panda Induk telah pergi merejam lembing terhadap Birch yang sedang mandi. Diikuti oleh si Putum yang menetak Birch dan juga Panjang Bor, tak silap dia tikam dengan lembing sehingga mayat Birch itu dihanyutkan. Itulah rentetan-rentetan yang berlaku dan kesannya begitu besar. Selepas ini, saya akan ke Pasir Salak, Perak untuk melihat persekitaran sebenar di mana James Birch dibunuh. Kampung Gajah Perak yang terletak kira-kira 80 km ke barat daya Ipoh, tidak jauh dari daerah Teluk Intan. Sebuah pekan kecil yang sunyi. Di sini kelihatan rumah-rumah kampung Melayu lama yang dikelilingi oleh kehijauan alam semula jadi. Lebih 140 tahun yang lalu, tempat ini adalah Pasir Salak. Bumi di mana tercetusnya pertelingkahan sengit di antara puak British dengan pemimpin-pemimpin Melayu tempatan. Sehingga buat pertama kalinya, berlakulah pembunuhan seorang wakil kerajaan British. Inilah dia, Kompleks Sejarah Pasir Salak yang dibina sebagai peringatan kepada peristiwa berdarah pada tahun 1875 itu. Lawatan saya dimulakan dengan melihat pameran diorama berkaitan insiden yang berlaku di Pasir Salak. Persembahan yang agak menarik ini menjelaskan rentetan peristiwa penting yang membawa kepada pembunuhan James W.W. Birch, residen British yang pertama di Perak. Puan Nurjanati Ibrahim daripada Kompleks Sejarah Pasir Salak telah menunjukkan kepada saya tempat sebenar di mana Birch dibunuh. Di kompleks ini juga terletaknya makam si Puntung. Baik Puan, apa reaksi British bila perkara ini terjadi? Tindakan-tindakan oleh pihak British kerana merasa British sebagai sebuah superpower telah digugat oleh orang-orang Melayu, orang besar Melayu Perak. Dan selepas pada itu, Datuk Maharaja Lela telah menyerah diri selepas pada Perang Perak, menyerah diri di Kota Lama, di Kuala Kangsar. Dan Datuk Sagor pula dapat ditangkap oleh askar upahan, orang Melayu sendiri, askar upahan. Dan begitu juga yang lain-lain telah diadili dan dijatuhkan hukuman gantung pada masa itu. Berikutan pada itu, pada tahun 1875 hingga 76, tercetuslah Perang Perak. Ya. Diakhiri dengan tahun 76, Maharaja Lela dapat ditangkap dan yang lain-lainnya dibawa kepada pengadilan.
Saya kini berada di sebuah ladang kelapa sawit tidak jauh dari kompleks sejarah Pasir Salak. Bersama-sama saya ialah Encik Muhammad Sahril Mustafa, seorang guru dan juga ahli Persatuan Pelancongan Teluk Intan. Kami melawat tapak di mana mayat Birch dan 4 orang lagi ditemui di kawasan Sungai Perak pada November 1875. Okey, inilah iaitu Sungai Perak, dikatakan Sungai Perak, di mana area kawasan ni area iaitu dinamakan Pasir Salak lah. Okey, dan dari sini ke hulu, orang panggil hulu, sana bawah hilir. Selepas itu kami melawat pula ke kubur di mana Birch dan askar-askar British disemadikan. Kubur-kubur tersebut kelihatan dalam keadaan terabai, seolah-olah telah dilupakan. Tengok kawasan penemuan pembunuhan J.W. Birch, mayat-mayat dia, di mana J.W. Birch ni dibunuh di Pasir Salak tu, dan yang sebelah ni askar-askar dia, yang ini adalah kubur J.W. Birch. So di mana kubur J.W. Birch ni iaitu ditempatkan di area kawasan Teluk Memali. Area kawasan ni orang panggil Teluk Memali. Dan dia ditemui di pesisir Sungai Perak lah. Apabila selepas 4 hari dibunuh, dia telah dijumpa di pesisir sungai. Sebelum mengakhiri lawatan tersebut, saya juga telah dibawa ke kubur Mat Arsyad, kerani dan jurubahasa kepada Birch. Sedih saya melihat keadaan kuburnya yang terbiar di dalam belukar kira-kira 200 meter terasing daripada kubur-kubur lain. So, jadi inilah di mana kubur Mak Arsyad, iaitu jurubahasa kepada J.W. Birch lah. Okay, tapi kawasan ni kami baru jumpa tahun lepas. Nak akses masuk dalam ni agak sukar daripada kita luar tadi kan. Kita cari masuk-masuk tak jumpa. Dan di sinilah kawasan dia, di dalam kebun sawit lah. Okay, Mak Arsyad ni adalah iaitu seorang jurubahasa lah kepada J.W. Birch. Dia assistant untuk penterjemahan lah kepada orang kampung. Dan dia telah dibunuh semasa dia telah menampal poster cukai di Pasir Salak. Nak cakap yang tak baik pun tak baiklah kan, sebab dia ni satu-satunya iaitu orang yang pandai berbahasa English. Sebab J.W. Birch ni dia tak pandai bahasa Melayu. Dia menjadi orang perantara dengan orang kampung untuk maklumat lah yang telah disampaikan oleh J.W. Birch, terutama untuk mengutip cukai lah. Tapi kalau dilihat dia punya kawasan perkuburan ni agak luas dan mungkin mula-mula dibina agak istimewa sikit. Ada sebab tak kenapa kubur dia agak istimewa? Kerana dia telah berjasa kepada pihak British, di mana pihak British telah menghargailah pengorbanan dia untuk berkhidmat bersama J.W. Birch lah. Giliran pertama dibunuh adalah Mak Arsyad ni lah. Ya, semasa dia menampal poster di kedai makan dekat area sana, dan orang kampung sangat marah lah. Dan orang kampung kejar dia, melontar lembing kepada dia, dia lari ke Pasir Salak nak buat laporan kepada J.W. Birch. Dan time tu satu tragedi berlaku, serangan besar-besaran lah kepada J.W. Birch. Ramai yang tak tahu tentang perkuburan di sini disebabkan dia cakap pendalaman sikitlah daripada kawasan-kawasan penempatan awam. Seterusnya, rakan saya Imran Fauzi akan menemubual seorang yang mahir dalam bidang persenjataan tradisional Melayu lama. Saya sekarang berada di hadapan rumah Encik Ahmad Zamli bin Ali Piah, seorang pengumpul keris-keris antik. Saya akan menemubual beliau tentang koleksinya dan peranan keris sebagai senjata pertahanan diri dan peperangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Encik Zamli. Ya, saya. Apa khabar? Baik.
Nama saya Imran. Saya pengacara bagi rancangan Artifak Bersuara. Okey. Silakan. Okey, terima kasih Encik Zamli. Menetap di Selayang, Kuala Lumpur, Encik Ahmad Zamli telah mengumpul pelbagai jenis keris sejak lebih daripada 30 tahun yang lalu. Hobi beliau adalah mengumpul keris-keris murah secara sambilan kerana tidak berkemampuan pada mulanya. Namun, sebagai menyahut cabaran daripada seorang ahli keluarga, beliau membuat keputusan untuk memberi tumpuan serius terhadap hobinya itu sehingga ke hari ini. Satu hari itu, abang ipar saya bawa saya jumpa dengan seorang kolektor di Kota Baru, Kelantan. Saya tunjukkan keris saya dia kan. Dia kata keris yang awak simpan tu biasa dijual di tepi jalan, di kedai tepi kaki-kaki lima. Masa tu saya rasa macam kecil hati. Saya kata mesti satu hari nanti aku akan kumpulkan keris yang dapat melebihi daripada orang ni yang kumpul. Itu permulaan dia. Imran juga bertanyakan tentang bagaimana beliau berjaya memperoleh keris-keris nadir dan berharga di dalam koleksinya itu. Saya sendiri pun berasa heran dan pelik juga tau. Orang kadang-kadang hantar keris dekat saya. Tiba-tiba kita pergi je dekat salah satu tempat kan. Bertanya berkenaan keris. Orang tu tunjukkan keris, orang ni tunjuk keris untuk kita belilah. Dia bukan dia bagi saja tak. Dia tapi tunjukkan keris yang hebat-hebat lah. Daripada situ bermula kan untuk dia upgrade kan kita punya koleksi. Encik Zamli turut menerangkan bagaimana kaedahnya nilai bagi sebilah keris itu ditentukan. Ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Jenis keris ada dua. Jenis berpamuk dengan jenis besi sebatang. Itu jenis. Bentuk dia ada dua. Satu dia luk, berluk, dan satu lagi lurus. Jadi di sini yang paling penting sekali kita tengok kecacatan keris tu. Walaupun keris ni 300-400 tahun dulu, tapi tak ada sompit, tak ada retak-retak, bergigi-gigi apa semua tu. Itu menilaikan keris yang terbaik. Lepas itu pamuk. Pamuk dia tu start daripada awal, daripada pangkal sampai ke ujung, dia tak putus. Boleh Cik Zamli terangkan kat saya, ada tak perbezaan antara keris Melayu? Saya faham semua ni keris-keris Melayu kan? Ya. Dan keris Jawa atau keris daripada bahagian Nusantara yang lain? Okey, salah satu daripadanya keris Jawa yang saya pegang ni. Keris Jawa yang saya pegang dan membezakan dengan keris daripada keris Melayu. Okey. Keris Jawa, dia tidak ada buntut yang saya terangkan tadi. Dia tidak ada buntut. Daripada hulu, sampir dia dan batang dia saja. Dia tidak ada buntut. Jadi membezakan dengan keris Melayu ni ada buntut. Okey, satu. Nombor dua, dia punya sampir dia berbeza. Berbeza dengan keris Melayu. Hulu dia panjang. Bentuk dia lain. Memang lain sungguh. Kita akui dia orang ni keris Jawa memang hebat, cantik. Tapi kita kena akui, kita orang Melayu. Yang ini dipanggil hybrid. Kacukan daripada burung dengan garuda. Dengan raksasa. Dia kacukan dia. Di sini dia panggil hidung. Di sini dia panggil mata dia, mulut dia, janggut dia, mahkota dia, guh. Lepas itu di sini dipanggil buah pinang. Ni dia panggil buah pinang. Di sini pendokok dia. Di sini ada pipi. Di sini. Pipi dia. Unik. Kalau kita mengkaji berkenaan dengan keris Tajung ni, unik. Dia macam-macam dia punya ni lambang dia. Lepas tu dia punya sampir dia pun unik. Sebelum sesi temu bual tamat, Imran sempat belajar daripada Encik Zamli cara-cara yang betul untuk memegang sebilah keris. Sekarang saya serahkan, ini sebilah keris. Kita nak tengok orang muda, macam mana cara orang muda nak membuka keris. Okey, tapi saya tak ada pengalaman ni. Tak apa. Yang itu bermaksudnya salah cara pembukaan dia, cara kita membuka keris. Dan cara membuka keris sebenarnya tak mengikut adat
dan adab. Buka keris juga kan? Ada adab kita dan buka. adat? Ya, Masa buka? ada adat dan adabnya. Adabnya keris tidak boleh tangan gitu ni. Tak boleh bergerak. Yang ni, yang memegang hulu ni tak boleh bergerak. Yang bergerak hanya sarung. Ini cara kita buka keris. Sarung. Tolak sikit dan jangan ada bunyi. Bunyi tak nak. Selembut-lembutnya. Ini adat dengan adab di cara membuka. Okey, kita buka keris. Biar dia perlahan tak apa. Jangan ada bunyi. Tu. Lepas tu baru kita tengok keris tu. Lepas caranya pula untuk memasukkan dia pun sama juga. Tangan ini jangan bergerak. Yang sini. Okey, faham. Tangan yang memegang hulu jangan bergerak. Okey, sekarang kita masukkan balik. Cuma yang masuk kan sarung. Kita masukkan. Pun secara perlahan-lahan. Ini cara adat dan adab membuka keris. Penjelajahan ringkas saya menelusuri peristiwa bersejarah 1875 di Pasir Salak, Perak telah sampai ke penghujungnya. Ayuh, kita imbas kembali kandungan episod ini. Kita telah melawat ke Muzium Negara untuk mengetahui tentang Perjanjian Pangko yang telah membawa kepada peristiwa di Pasir Salak. Kita telah melawat ke Memorial Bersejarah Pasir Salak serta lokasi sebenar di mana James W. Birch dibunuh pada tahun 1875. Dan kita telah mendengar penjelasan Encik Ahmad Zamli Alipiah, seorang pakar dan pengumpul keris tradisional Melayu. Sehingga bertemu di lain siaran, saya Aisyah Bujang mengucapkan salam hormat dan jumpa lagi.